Tuan Syahman. Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar semua? Sarapan ni semua kan? Report tak patut betul lah. Ini sarapan saya pagi ni. Telur 6 biji. Tuan Syahman, layan live dekat tempat berniaga. Tuan Syahman berniaga kat mana? Berniaga apa tu? Semoga dimurahkan rezeki Fauzi, selamat salam. Selamat pagi Fauzi. Dah sarapan ke Fauzi? Puan Aiza, morning. Asbullah. Salam Yidola. Okay guys, selamat pagi. Boleh dengar suara saya? Pada anda yang menonton, boleh munculkan diri di ruangan komen. Okay, kenalkan diri daripada mana. Macam biasalah, sambil-sambil makan, kita bolehlah berkongsi-kongsi, bersembang-sembang kan. Tapi saya nak kongsi satu benda. Kadang kenapa ramai orang dia takut untuk ambil risiko, katakanlah nak berniaga ke. Kenapa ramai yang takut? Cuba bincangkan guys. Kenapa ramai orang takut nak buat bisnes? Dia takut. Sebenarnya apa selalu yang menjadi ketakutan ramai orang? Tuan Syahman, jual nasi berlauk, buka bonet di Petronas Astro Taman Puncak Jalil. Oh, terbaik Tuan Syahman. Pukul berapa tu tuan siapkan lauk-lauk tu tuan? Tahniah tuan So saya, inilah sebenarnya perjuangan para lelaki breadwinner kan. So yang memperjuangkan ekonomi dahsyat lah. Jadi kita kena melawan lah. Aris, salam. Tuan Fazi, cantik view, alhamdulillah tuan. Okay, kalau ada soalan bisnes ke apa benda pagi ni, boleh guys start sebelum kita mulakan berniaga. So alhamdulillah, macam sekarang ni saya sebagai usahawan, saya dah 8 tahun lah buat kerja-kerja busy lah. 8 tahun busy buat urusan bisnes tu. Okay, so bila saya grow a team, bina team, so saya masih busy, tetapi busy saya tu untuk mengembangkan bisnes atau mengurus bisnes. Itulah key dia kenapa kita kena bina team. Guys, pada anda yang menonton esok pukul 8 pagi, okay, jemput tonton TV3 TV3 rancangan Borak Kopitiam. So saya akan ke udara live. Ada sesiapa yang diet di sini? Ataupun sesiapa yang dah start bersenam pagi ni?
So saya kepada kawan-kawan yang sedang bekerja sekarang ni, ataupun yang dia bekerja tapi buat bisnes kan. So saya nak kongsi lah pengalaman saya dulu. Saya mula berniaga ketika saya masih bekerja kerajaan. Saya kerja kerajaan jawatan rendah je, kerani kan. So kerani gaji berapa sangat lah kalau nak tinggal dekat Lembah Kelang ni, sebenarnya kategori miskin tegar. Okay, statistik isi rumah kalau apa ni pendapatan 3,800 ke bawah kategori miskin. So masa tu gaji berapa lah, 1,700 macam tu kot. Lepas tolak apa benda negatif setiap bulan So saya mula berniaga ni jual barang tepi jalan. Okay, maksudnya tak ada modal ambil barang kat kawan saya. So saya tak pakai modal lah, saya ambil dulu, jual dulu, dapat sale tu, bagi dia punya modal, ambil saya punya bahagian. So macam tu je lah, grow slow-slow kan. So apa yang membuatkan saya rasa nak bina team masa tu, okay, apabila saya mula faham konsep bagaimana nak membuatkan duit yang membuat kerja. Okay, duit yang bekerja untuk saya. Sebab kalau saya kerja untuk duit, saya tahu lah terhad. Okay, bila kita bekerja untuk duit, terhad. Okay, terhad. Kita boleh dapat duit tetapi dia terhad. So lepas saya switch mind saya nak buat sampai duit tu yang buat kerja. So start lah saya bina team kan? Bina team. Masa tu belum keluar jenama sendiri lagi, jual lah produk orang lain. So bila saya dah mula pandai jual, dah pandai convince orang untuk join. Guys, masa tu bila saya convince orang untuk join jadi semi agent, saya jumpa dia orang naik kereta Viva guys. Okay, naik kereta Viva je. Tapi saya still boleh close. Dia orang ni untuk jadi agent, katakanlah sekali satu stok tu nak ambil, dia orang kena bayar 700, 1,000 kan. Dan mereka masih boleh follow saya. Sebab saya yakin sebab cara saya convince tu lah. Okay, bukan pasal kereta apa yang saya pakai. Kalau orang tu pakai kereta power pun tapi dia tak pandai convince, so tak ada siapa nak follow dia tu lah. So sebenarnya skill convincing tu lah yang penting. So bila masa saya kerja tu, petang sampai malam buat sale lah. Memang dunia ya. So sehinggalah bila saya start nak letak minyak rambut tu, masa tu ramai orang dah start jual minyak rambut ni. So market dah start banyaklah kacau sebab semua orang dah ramai jual. Ada yang masuk market dia jual RM5 memang buang harga. Biasalah orang kita ni, the only skill yang dia orang ada adalah jual murah. So bila jual murah, dia tak margin dah tak ada kan, lama-lama dia mati sendiri. So saya kena fikirkan sesuatu untuk buka distributor channel. Saya baru tahu nama distributor channel ni selepas saya dah berniaga semua tau. Masa saya baru nak buat tu, saya tak tahu pun nama dia distributor channel. So maksudnya apa yang saya nak kongsi di sini adalah, kalau kita tak tahu istilah sesuatu tu ataupun apa teori dia, tak mengapa, yang penting kita dah buat. Buat adalah lebih utama daripada tahu kan. Melaksanakan lebih utama daripada faham teori. Sebab at least kita dah start. Okay. Kemudian bila saya nak buka distributor channel, maksudnya orang dah ramai sangat lah jual ni, macam mana saya nak buat? Saya dah tahu minyak rambut kena letak dekat kedai gunting rambut. So apa saya buat? Saya pergi kedai Aceh, kedai Melayu, kedai mamak, salon saya pergi, saya bawa minyak rambut tu, kenal diri saya cakap ni semua saya nak letak je, tak payah bayar modal. So apa yang berlaku guys, okay, 90% kedai yang saya pergi, dia tak nak terima. Dia tak nak terima apa yang saya nak letak tu. Okay, mereka ni ada, dulu masa saya masuk industri ni 7-8 tahun dulu, pemikiran pemilik kedai gunting rambut semua ni, pemikiran diorang adalah mereka ni, majoriti mereka adalah tukang gunting rambut. Mereka bukan usahawan. Okay, mereka adalah, dia panggil self-employed. And self-employed guys, dalam niaga ni, perjalanan saya faham 3 perkara. Pasal satu, kita jadi salesman. Okay, kita yang buat sales. Okay, kita yang menguruskan jualan dan sebagainya.
Kita yang menguruskan operasi, salesman. So yang kedua, kita jadi businessman. So bila kita buat jadi businessman, kita dah tak terlibat secara langsung dalam kerja-kerja jualan. Kerja kita adalah menguruskan organisasi kita dan mengembangkan organisasi kita. Seterusnya, investor, kan? Investor ni apabila kita dah keluar daripada jadi businessman dan kita nak spend duit kita, okay, so untuk invest, so itulah namanya investor. So ni 3 fasa. So apa yang berlaku? Diorang semua tak nak, guys. Tak nak, kan? Saya jenuh fikir kenapa diorang tak nak. Rupanya diorang ada satu perasaan, okay? Orang kita memang macam tu lah. Dia ada banyak insecurity. Insecure, kan? Ramai yang risau tak tentu pasal. Takut saya lagi kaya daripada diorang, kan? So tentulah. Jadi lepas tu saya rasa susah juga je ni. So saya geram menggunakan dengan duit-duit jalanan yang ada masa tu. Saya ingat lagi, saya buka lah kedai pertama, kedai gunting rambut pertama dekat dalam UKM Bangu. Okay, so saya dapat offer, ada kenalan masa tu. Sewa kedai tu 500. Kedai tu memang ceruk, guys. Ceruk ke dalam. Student pun tak berapa nampak kedai tu. So, tapi sewa dia 500. So saya start lah buat renovation yang pertama. Beli kerusi gunting rambut tu, beli cermin lebih kurang. Masa saya masih kerja so saya pun set up lah. Sebab kan saya sebenarnya tujuan saya nak jual minyak rambut saya je. So saya set up. Masa tu modal pertama dalam 4-5 ribu lah. Sikit kan, buat sikit. Sebulan 2 kat baru siap. Lepas tu bila kedai dah siap, saya baru perasan bahawa kedai gunting rambut ni dia tak boleh run kalau tak ada tukang gunting rambut. Faham tak? Sebab masa saya set up pun saya tak fikir pun. Saya fikir macam saya nak start, nak buat, lepas tu nak jual minyak rambut. Okay, so bila dah siap tu saya baru terfikir, tak ada tukang gunting rambut lah. Mana nak cari? Okay, kebetulan masa industri masa tu saya pun cari. So saya buat lah iklan kat Facebook, kan, tanya kenalan. So saya dah biasa kerja cari tu. Sebab ketika saya menjual, saya memang pergi jumpa orang. Jumpa kena reject, jumpa kena reject, jumpa kena reject. So momentum yang sama, perasaan yang sama, skill yang sama saya gunakan untuk saya cari barber, kan? Saya approach dia reject. Saya jumpa, dia reject. Saya ajak kerja, dia reject. Banyaklah orang reject. Jadi masa tu budak-budak muda yang tukang gunting ni, diorang ada satu pemikiran macam ni. Kalau berkata, bang, kau barber ke? Saya cakap bukan. Kalau bukan tak apalah, tak nak kerja. So dulu pemikiran macam tu. Mereka hanya akan kerja kalau owner tu adalah barber. Okay, so saya tak, saya rasa macam daripada mana muncul prinsip macam ni, kan? So saya rasa something wrong, kan? So saya kena ubah benda ni. So saya start lah, buka je kedai gunting rambut tu. Lepas tu buat iklan, kan? Cari, jumpalah seorang. So saya macam mana saya convince diorang ni kerja dengan saya, walaupun saya tak pandai gunting. Menggunakan skill convincing macam mana saya jual barang, macam itulah saya jual diri saya, jual kedai saya tu, kan, jual kepada budak tu untuk dia join saya. Dan bayangkan ni saya nak cerita kat korang, 90% tim saya yang saya convince join ni, untuk join saya ni, okay, selalu ada orang dia ajak orang join, dia ada bayar gaji, kan. 90%, okay, tim saya ni adalah mereka yang tidak ada gaji. Mereka ni adalah berdasarkan keuntungan. Macam mana? Berapa ramai orang nak kerja kalau ada sale, ada income? Tak ramai nak. Tapi saya berjaya convince dia orang. So itulah penting skill convince. So saya tak pandai gunting rambut, tak tahu pun macam mana kedai gunting rambut ni memang belasah, kan. Okay, masa saya buka kedai pertama, dah start lah budak tu. Okay, start. Dia kerja, dia duduk, dia lah seorang. So apa saya buat? Dia gunting rambut. Kerja saya adalah saya keluar bawa kereta, pusing area Bangi tu, jumpa orang berjalan kat Petronas, kat traffic light, mana-mana orang yang bertembung mata dengan saya mesti cakap kat dia, bang, nama saya Azri, bang, saya ada buka kedai gunting rambut kat dalam UKM tau. Mana tahu lah ada barber shop.
Budak-budak Melayu je kerja bang. Jom datang bang. Macam tu je. Itulah pemasaran kan. So ada ramai orang ingat dia nak buat pemasaran, dia nak kena berguna duit, nak buat Facebook, nak buat iklan kat TV, nak buat billboard sepanjang lebuh raya. Tapi first modal yang kita ada adalah apa? Kederat kita ni, tenaga kita ada, kita guna loh. Make sure orang kawasan tu semua tahu kita dah ada bisnes kat situ. Kan, mas dekat dari UKM tu mana semua ceruk budak-budak. Kadang-kadang saya menyamar nak pergi kafe dia, menyamar seolah-olah nak beli makanan semata-mata untuk pergi bagi tahu budak-budak yang kat dalam tu je kan. So saya cakap kat budak saya tu, nama dia Fauzi macam tu. Fauzi, kau duduk sini, kau tunggu customer, aku keluar cari customer. Kan? So datanglah seorang, dua orang, tiga orang, slow. So bila dah start, bila dia orang gunting tu mulut ke mulut kan, sampaikan apa semua, dah start ada dah okey lah, dah ada customer. Lepas tu masalah seterusnya, barber pula tak cukup. Kan, daripada satu barber tu dah tak cukup pula, dia tak menang tangan. So apa saya buat? Menggunakan skill yang sama kan. So dalam rekrutmen ada dua cara kita nak rekrut. Yang pertama, kita rekrut strangers. Bila saya tahu pasal ni, strangers ni sekarang. Dulu saya tak tahu. Faham tak? Tetapi apa yang saya buat tu, itu dah ada nama dia yang orang kaji. Faham tak? So, bila kita nak rekrut ni ada dua jenis orang. Satu strangers, satu lagi COI, Circle of Influence. Orang yang dah kenal kita ataupun yang pernah tahu pasal kita. So bila nak rekrut, keutamaan dia untuk kita rekrut adalah circle of influence, iaitu orang yang pernah kenal kita, sebab kita dah ada pengaruh kat situ. Jadi dia pernah kenal dengan kita. Berbanding kita nak closing strangers ni, susah, dia tak kenal. So saya menggunakan circle of influence si Fauzi ni tadi untuk dia cari kawan-kawan ni mana yang tukang gunting rambut, seorang lagi untuk kerja dengan dia. So saya menggunakan dia punya COI, circle of influence. So dia start ajak kawan dia. So adalah kawan dia lain seorang join. So dah ada dua orang tukang gunting rambut. Masa tu bila dah dua orang nak masuk tiga orang guys. So saya pun tak sangka sebenarnya. So masa tu dengan sewa 500, kita boleh buat sale sebulan 30,000 kedai gunting rambut. Kecil. Kedai kecil je. 30,000. Modal pemasaran tak ada. Kan? Gunting rambut dia punya overhead tak banyak. Ni saya cerita dan saya tak pernah plan pun untuk buka sampai 32 cawangan. Tak ada. Saya tak pernah plan pun nak buka Walter College ke apa. Tak pernah plan. Masa tu saya fokus, moment masa tu saya nak survive hidup. Saya kena ada duit sekian untuk survive, nak bayar tu bayar ni. So apa berlaku? Masa tu saya masih kerja kerajaan tuan-tuan dan puan-puan. So bila dah ada dua, masuk ketiga orang pekerja, dah mulalah berlaku pelajaran pertama saya dalam menguruskan politik tempat kerja. So di antara budak-budak muda yang kerja ni dah start ada, A tak suka C, B tak suka A, dah start macam tu. So biasalah, mana-mana tempat kerja mesti ada politik. Mesti ada aku tak suka kau tak suka aku, pergi mampus. Faham tak? So saya fikir, macam mana aku nak buat ni? Aku tak peduli pun pasal dia orang nak gaduh dia tersebut. Aku nak make sure business ni make money je. Kan? So saya pun dah pening lah. So satu hari tu saya bawa seorang budak tu yang gaduh tu. Saya bawa dia masuk naik kereta. Masa tu pakai kereta Viva lagi. Bawa dia naik kereta. So saya masih kerja kerajaan. Tengah hari masa tu, time lunch tu keluar. So bawa dia pusing sambil-sambil borak. Kenapa ni kan? Nama dia masa tu saya tak ingat lah nama dia. Sebab dia ramai sangat lah. Budak-budak datang dan pergi daripada saya ni ramai sangat. Saya sampai tak ingat.
Saya kata apa kenapa bergaduh. Saya sembang, kita orang bawa kereta, saya tak perasan dah sampai ke Kajang. Okey, sampailah di kawasan apa nama dia Prima Saujana. Kita nak bungkus McD masa tu. Okey, nak beli air drive thru. So saya nampak ada shop lot kan, untuk disewa. Lepas tu saya pergi, tengok je lah, tengok pusing-pusing. Dalam kepala saya budak ni dah start bergaduh. So saya rasa macam boleh kot sewa lagi satu kedai, tarik budak yang dia tak, dua orang tak suka dia ni, tarik dia, suruh dia jaga kedai tu. Tujuan masa tu sebab dia orang dah kerja. Kalau saya nak buang seorang sebabkan ada orang tak suka, saya rasa macam tak okey lah. So saya buka lah satu tempat kerja lagi. Saya buka cawangan di Prima Saujana Kajang. Tujuan utama dia bukanlah saya untuk dapat lagi banyak cash flow. Masa tu sebab nak memastikan dia ni tak gaduh je. Lepas tu saya buka. Masa tu masih lagi jual minyak rambut Lepas tu duit daripada barber shop tu masih ada. Saya masih pakai kereta Viva, hidup saya masih macam biasa. So saya ada lah duit-duit lebih yang daripada jualan tu semua. Saya buka satu kedai lagi dekat Prima Saujana. Buka, buat renovation, buka. So alhamdulillah apa yang berlaku, kedai tu pun kedai ni lagi lah buka je kan, orang lalu lalang singgah, orang lalu lalang singgah. Lepas tu disebabkan kedai pertama tu ada pelanggan daripada Kajang yang datang. So bila dah buka kat Kajang, dia orang dah split lah. Okay, kat sini Bangi dan dah tak pergi, dia pergi kat Kajang. So lepas tu yang dekat Kajang ni pun bagi tahu kawan-kawan semua. So dah semakin bertambah lah hari demi hari. So masa tu saya cari lagi menggunakan circle of influence. So dia cari lagi kawan-kawan dia siapa nak kerja. Best tak cerita ni? Ni kisah benar tau. Okay. Yang kedua, saya tak pernah tahu pun. Dulu kan saya ni orang Melayu, saya orang miskin, saya adalah bekas penjawat awam. So apa kita boleh harapkan kan? Maksudnya lah penjawat awam, macam saya kerja dulu, saya berlega dengan kawan-kawan saya yang penjawat awam juga. Saya tak pernah tahu dunia luar. Bagi saya, masa saya kerja tu, bagi saya, apabila saya sudah ada, sambil saya kerja, saya sudah ada satu kedai, saya rasa saya dah style gila dah. Saya rasa saya dah jadi kaya raya lah kan? Walaupun bukan dia banyak pun. So saya rasa saya memang dah berjaya lah. Kat kampung semua boleh cerita kan. Rupanya bila saya buka cawangan kedua, lagi best. Barulah saya tahu rupanya meniaga ni, dia tak ada limit. Kita boleh buat banyak yang kita nak. Masa tu baru saya tahu. Saya tu terang guys, sebab saya tak ada mentor. Saya tak ada macam ni tengok orang buat live kat Facebook cerita pasal bisnes. Saya tak ada follow orang bisnes kat Facebook. Tak ada. Saya tak tahu langsung dunia bisnes ni sebenarnya apa. So saya buka cawangan kedua. Okay, dia tadi dah start ajak kawan dia lagi seorang. So apa berlaku? Customer semakin ramai. Okay, customer semakin hari semakin ramai. Dan ada beberapa faktor. Antara yang pertama, masa tu industri barbering ni dia tengah hangat. And so sebenarnya saya masuk tu right time. And so ramailah orang datang tembok. Saya gunting masa tu tak adalah mahal mana, RM20 je kan. Lepas tu saya dah start rasa alamak dah tak ada tenaga kerja lah. Okay, tengok macam mana kepala otak saya ni. Walaupun saya punya SPM teruk, belajar tak tinggi, buku pun jarang baca. Saya jarang nak baca-baca buku pun jarang guys. Tapi bagaimana saya boleh memikirkan satu solusi yang akhir ni saya jumpa. So bila saya ada masalah tenaga kerja, sebab tukang gunting ni tenaga mahir, selalu masuk je berhenti. Lepas tu ada yang susah lah nak cari tukang. Kita nak cari tukang gunting ni tak macam cari staff yang kerja kedai kek. Setuju tak? Kita nak cari tukang gunting rambut ni tak macam kita cari staff kerja McD kan. Dia tak sama. Dia
kalau kerja McD tu bagi SOP, bagi jenis-jenis semua orang boleh buat. Tapi gunting rambut, kalau kita tunjuk SOP pun tak semua orang boleh buat. So apa saya buat, itulah titik tolak yang pertama. Saya buka satu kelas latihan, nama dia Walter Academy. Kan, saya rasa daripada aku duk cari-cari tukang gunting ni, why not aku lahirkan sendiri tukang gunting rambut tu. Budak tu daripada zero, kita ajar dia macam nak gunting rambut. Okay, so bermulalah Walter Academy masa tu, belajar kat dalam kedai gunting rambut. Dia tujuan supaya budak yang nak belajar gunting rambut tu boleh jadi kerja. Okay, so betul, sama menggunakan skill yang sama, iaitu reach more people, cari orang, convince dia untuk belajar gunting rambut. Lepas tu dia ada yang join. Lepas tu semakin, alhamdulillah, tukang gunting semakin ramai. So start tu lah saya mula buka cawangan ketiga dekat Nilai kan. Buka cawangan ketiga, lepas tu buka keempat, menggunakan duit-duit daripada sale ni. Tapi saya punya starting renovation mestilah kecil je. Okay, mesti separuh kedai je. Dah ada banyak lah benda-benda sebelum. Macam mana saya, tapi semasa saya ada 4 cawangan, saya tak pandai lagi. Saya lepas dah 10 cawangan tu baru saya makin pandai lah cari lokasi. Sebab memang banyak silap. Saya pernah ada pengalaman kan, saya nampak kawasan tu ada kawasan rumah yang banyak rumah. Rumah flat, banyak unit, beribu unit. So saya rasa macam, boleh ni buka kat bawah ni, mesti ramai. So saya pun parking sebiji buka kedai bawah tu. So apa berlaku guys, hamba, sendu kedai tu, tak ada orang. Sebab apa? So bila dikaji-kaji balik, saya dapati bahawa kawasan tu 90% yang tinggal di situ adalah warga asing. Bangla, Nepal, India, Nigeria. So foreigner ramai, warga asing ramai. So warga asing ni dia memang satu, dia tak gunting rambut guys. Dia gunting rambut orang kawan-kawan dia je. So memang tak ada lah customer. Kat situ saya belajar. Belum tentu kawasan tu banyak rumah, dia adalah sasaran. Kita punya market sasaran kita. Sonok lah cerita ni. Kalau sonok belanja lah, love sikit. Korang diam je ni. Okey ke semua? Tu buka dekat Nilai, kepada dekat Shah Alam, section 26. Okey, untuk makluman semua, masa saya ada 4 kedai ni, okey, dan tim ejen saya format masih ada tau, satu Malaysia. Untuk makluman semua, ketika saya ada 4 cawangan dan saya ada tim ejen ni, saya masih bekerja sebagai kerani pembantu takbir guys. Okey, semasa saya berjaya buka 8 cawangan masa tu. Ketika ada 8 cawangan ni, saya masih penjawat awam. Korang bayangkan. Maksudnya, daripada awal, okay, apa yang kita boleh belajar? Alhamdulillah lah, daripada awal, saya memang handal leverage lah. Saya memang handal memindahkan tugas kepada orang lain. Itu kehandalan saya. Sebab tu saya boleh buka banyak kedai dalam keadaan saya masih bekerja. Pukul 8 pagi masuk office, pukul 5 balik. Budak-budak staff saya pun pening. Ya bang, dulu dia orang budak-budak ni dulu panggil abang. Bang, abang apa ni, abang ada banyak kedai tapi abang kerja je, kerja kerajaan macam mana tu, sampai dia orang pun pening. So antara salah satu punca dia orang ni ikut saya adalah dia orang rasa kagum. Kan? Dia rasa kagum. Okay, dia rasa kagum. So setelah, okay, so seterusnya kisah bagaimana saya berhenti kerja. Okay, sambil makan ni, sebab tu diam. Betul juga. Okay, so sambil tengok ni guys, jangan lupa ketik butang share, kongsi yang live ni, ataupun tag sesiapa yang korang rasa dia perlu dengar. So saya nak ceritalah kisah saya yang mana dalam ni ada pelajaran. So kita bolehlah sama-sama ambil manfaat. So ketika saya ada 8 cawangan ni, maka telah tersebarlah
di pejabat saya tu bahawa saya sudah menjadi usahawan. Kan? So ramailah orang dah tahu. Okay, Kak Hafiz, sehinggalah saya telah dipanggil oleh ketua jabatan saya. Dia menasihatkan saya supaya, dia kata, oh bisnes dah banyak ni, dah bagus. Okay, so dia nasihat saya, dia kata eloklah kalau fokus je niaga. Tapi baguslah ketua jawatan saya ni, kadang-kadang dapat ketua jawatan tu sebenarnya dia yang geram tengok kita berniaga kan, jadi tibai kita pula. Tapi ni dia very professional. Puan apa lah, saya tak ingat nama dia. Okay, so dia kata kalau dah macam ni berhentilah, at least boleh bagi peluang kepada orang lain untuk posting saya tu. So saya fikir betul juga. Tapi masa tu masa tu kenapa saya tak berhenti? Saya tak tahu bahawa masa tu saya kan muda lagi. Saya banyak benda tak tahulah, saya tak peduli kan, sebab hari-hari pening cari duit. Saya cakap dia, bos, macam saya ni, saya boleh berhenti kerja ke? Lepas tu dia terkejut. Boleh lah. Sebab saya ingat apabila kita dah jadi penjawat awam kan, kita telah toreh darah kita menjadi penjawat awam, kita tak boleh berhenti. So dah tukar skim pencen lah. Saya tak tahu, saya ingat tak boleh berhenti ataupun susah. Lepas tu bos cakap boleh, buatlah surat. Buat surat, notis. Lepas tu hantar dekat bahagian pengurusan. Lepas tu berhenti lah. Cakap betul. Maka saya pun cubalah buat surat, semua hantar. So alhamdulillah. Dan seterusnya, okay, so mak bapak saya ni orang susah lah. Orang susah. Macam mak bapak kita guys, dia memang suka lah anak-anak dia kerja kerajaan, betul tak? So untuk makluman semua, saya masuk kerja kerajaan tu bukanlah sebab SPM, tapi sebab saya ni bekas pemain bola sepak. Kebetulan masa tu ada beberapa agensi kerajaan ni, dia orang nak melibatkan diri dalam sukan bola sepak ni. Jadi dia terpaksa ambil bekas-bekas pemain bola ni untuk start team tu dengan cara dia orang offer kerja. Masa mula-mula saya kontrak je, lepas tu dah okey baru serap masuk jawatan tetap. So mak bapak saya masa tu rasa memang bagus lah saya kerja kerajaan, terjamin. Lagi satu guys, pelajaran hari ni. Mak bapak saya ataupun ramai mak bapak kita rasa bila kita kerja kerajaan terjamin, ada pencen. Cuma masa tu apa yang saya fikir, kenapa saya start niaga? Sebab selama 6-7 tahun saya kerja apa yang membuatkan saya sayang kerja tu adalah tentang pencen ketika saya umur 60 nanti. Namun hari-hari yang saya lalui itu terlalu perit, tuan-tuan. Okay, semua bapak saya cakap, sayang tu kerja kerajaan ada pencen. Betul, itu umur 60 nanti. Hari ini apa saya nak makan, hari ini macam mana saya nak survive, hari ini macam mana saya nak isi duit minyak kereta, hari ini gaji, semalam dah habis gaji, macam mana? So saya rasa, sebab tu saya rasa bahawa kenapa ini saya korang semua jangan salah faham. Ini adalah pemikiran saya dan ini adalah prinsip dan pendapat saya untuk diri saya. So kalau anda rasa tak selesai, jangan ikut. So kita kena faham kita punya perbezaan cita rasa. Bagi saya, momen yang paling penting untuk saya gunakan duit, untuk saya explore potential diri saya ni adalah sekarang dan ketika saya muda. Saya tak peduli pasal umur saya 60, sebab saya tahu umur 60 nanti tak banyak benda saya nak buat sebab dah habis dah. Dan itu pun kalau masih hidup di muka bumi. Kalau tak hidup, so maksudnya saya telah menjual kehidupan saya ni kepada umur 60 semata-mata untuk rasa secure nanti. Saya telah menjual masa muda saya kepada umur 60 nanti. Saya rasa this cannot happen. Saya mesti buat sesuatu. Lalu tuan-tuan, okay, dan saya yakinlah kalau kita tanya ataupun bagi tahu mak kita bahawa mak, saya nak berhenti kerja kerajaan, mak mana yang akan setuju, tuan-tuan? Disebabkan itu, maka saya berhenti tanpa beritahu mak bapak saya.
Selepas dah berapa lama sikit berhenti, dah habis, masa dah berhenti tu saya dah okey bagi diorang duit. Baru saya cakap, mak, apa saya dah berhenti dah, kerja-kerjaan dah lama dah kan. So diorang nak buat apa sebab saya dah berhenti, diorang tak boleh buat apa-apa. Dan ini adalah kehidupan saya yang kena set. Dan saya tahu real world macam mana. Okay. Dan kan macam Puan Intan kerja dan adakah apabila kita tidak mengikuti apa yang mak bapak kita ingin kita jadi dalam kerjaya kita, adakah kita ni orang anak yang derhaka, tuan-tuan? Ini ramai salah faham. Dalam memilih kerjaya dan hala tuju hidup kan, kita tidak wajib taat kepada apa yang mak bapak kita nak. Yang kita kena taat kepada mak bapak kita adalah agama kita. Kita mesti buat baik dekat dia orang kan, kita mesti hormat pendapat dia orang. Dan bila bab memilih kerjaya, kita buat keputusan. Kita tak derhaka, tuan-tuan. Tapi ramai budak-budak muda yang jauh saya kadang balik kampung lah sebab mak suruh jadi ni, mak suruh jadi, ayah suruh jadi ni. Sebenarnya bapak dia yang nak jadi tu, bukan dia kan. So pengalaman saya dalam menguruskan anak-anak muda ni, saya lihat telah banyak bakat-bakat muda yang terpaksa give up, terpaksa berhenti hanya kerana mereka nak ikut apa yang mak bapak dia nak dia jadi. Saya memang champion lah. Saya memang yakin. Lagi satu guys, ni saya nak kongsi kepada kita lah. Mak bapak kita ni dah tua, betul tak? Kan? So sebenarnya kita kena fit mind dia. Kita kena tanam dalam minda mereka bahawa kita are doing good. Kita okey. Supaya diorang tak risau. Ini apa yang berlaku, masalah ramai orang meniaga. Bila meniaga balik kampung je cerita, mak, meniaga sekarang slow lah. Sekarang ni kalau katakanlah PKPB kan, kita sale kurang, makin teruk. Lepas tu mak call daripada apa, macam mana meniaga okey ke? Sekarang slow sikit lah mak. Dah susah hati orang tua tu sambil basuh pinggan kan. Tak basah mandi dia guys. Siapa punca? Lu orang lah punca. Bila mak bapak kita call, kenapa pergi cerita benda-benda yang boleh buat dia susah hati? Korang yang salah. Faham tak? So jangan. So make sure apa pun yang berlaku dalam hidup kita sebagai orang dewasa ni, kita mesti tanam dekat mereka bahawa kita okey. Kita jangan sekali pun tunjuk betapa susahnya hari-hari yang kita lalui. Jangan kita tunjuk kat dia orang. Barulah dia orang rasa confident. Kenapa mak bapak kita, ramai mak bapak tak confident dekat anak dia? Sebab anak dia tu yang selalu sikit-sikit kereta rosak tepi jalan. Faham tak? Dah susah hati, dia risau. Dia risau lah, macam mana anak aku boleh. Tu kita yang lembik. Puncanya kita yang lembik. Okay. Dan masa tu saya berhenti terus. Kenapa? Jangan cerita benda susah, cakap je semua manis, baru happy. Betul. Ini adalah pemikiran yang betul. Benda-benda pahit, luang jangan sesekali cerita. Jangan. Okay? Cerita dekat Tuhan kot. Dan jangan pergi cerita kat Facebook apa. Ini pun satu hal juga. Tulis kat story lah, bisnes ke apa benda lah. Lepas korang cerita bisnes ni, apa yang dapat? Adakah hasil makin naik? Tak ada, tak payah. Okay? So kenapa saya berani berhenti kerja? Okay, dan satu kekangan saya sebab korang mungkin akan pernah lalui ataupun nanti akan ada tim korang lalui, atau sesiapa lah. Bila saya nak berhenti kerja, antara yang mengganggu gugat sebenarnya pemikiran adalah orang sekeliling. Okay? Makcik-makcik kat tempat kerja cakap, jangan berhenti, sayanglah nak berhenti kerja. Sayang. Okay, siapa yang sayang sebenarnya? Makcik tu, bukan saya. Yang sayangkan kerja ni sebab the only thing yang dia tahu adalah buat kerja ni. Siapa? Makcik tu.
Jadi saya tak boleh. Sebenarnya makcik tu sedang memindahkan apa yang dia rasa kepada minda saya. Nampak? Cepat-cepat saya tepis. Prap. Ini adalah perasaan makcik tu. Sama macam saya nak beli kereta BMW. So kawan-kawan saya nasihat, jangan maintenance tinggi. Kalau maintenance tinggi pun kita ada duit banyak, apa kita peduli, betul tak? Tapi apabila kawan-kawan jangan maintenance tinggi, jangan ni road tax lah, apa benda semua. Dan saya dapati yang nasihat tu adalah mereka yang pakai Myvi. So, faham tak? So mereka sedang memindahkan apa yang dia rasa kepada saya. So saya tak boleh, saya kena tepis. Dan seterusnya, bila saya buka banyak kedai, buka cawangan banyak cawangan, datanglah orang sekeliling cakap, tak takut ke buka kedai banyak? Nanti budak-budak curi duit, nanti tak ada pekerja macam mana? Nanti tak takut ke? Siapa yang takut? Orang yang tengok tu yang takut. Dia yang tak berani berniaga, dia yang tak berani buka kedai banyak, dia yang takut, dia yang suka hidup selesa. Namun dia sedang memindahkan ketakutan dia kepada saya. Saya tepis. Yang takut tu lu orang. Wah, tak takut. Okey, sebab apa? Saya yakin masa tu saya tahu skill, saya dah tahu dah macam mana skill nak develop cash flow. Saya tak depends kepada bisnes. Sebab tu saya cakap jangan depends kepada ramai orang. Kenapa dia bila jatuh dia bungkus semua? Sebab dia attach dengan produk dan servis dan bisnes dia buat tu. Sebenarnya bisnes ni adalah aktiviti mencipta aliran tunai. Kalau kita contoh kita jual pokok, sekarang ni disebabkan jual pokok kita jadi kaya. Esok orang dah tak nak pakai pokok dah, pergi mampus sama pokok, kita jual lah pula pinggan. Betul tak? Macam tu konsep dia. Okay guys, so saya rasa itu sajalah. Panjang-panjang pun nanti kita sambung lagi So insyaAllah, thank you guys kepada yang join. Kongsikan live ni. Semoga bermanfaat. Itulah antara benda yang paling bahaya, pemindahan pemikiran dan cita rasa orang lain kepada kita. And sama lah macam saya beli motor, and ada orang kata, tukarlah exhaust sekian. Buatlah color sekian. Siapa yang nak sebenarnya exhaust tu? Dia, kalau itu motor dia. Lu orang belilah luang punya motor. Jangan suruh gua tukar motor gua. Macam tu. Korang faham tak konsep ni? So apabila korang faham konsep pemindahan pemikiran ni, dan korang boleh filter yang mana orang lain nak, yang mana korang nak, insyaAllah dalam apa yang korang buat, korang akan solid korang punya mind. Dan tidak ada benda negatif yang boleh menggaguh-gugat kita punya impian kita. Kalau tak, memang jahanam. Korang akan terus hidup dengan apa yang orang lain nak korang jadi, bukan apa yang luang nak. What up?